Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Bertemu kembali dengan Ustazah Hafizah binti Ahmad Khairani dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5 bidang ibadah tajuk Tayammum. Ustazah harap murid-murid semua telah pun bersedia. Sebelum masuk ke dalam isi pelajaran, marilah kita sama-sama melihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, untuk menerangkan tentang tayammum. Yang kedua, menerangkan sebab-sebab yang mengharuskan tayammum. Yang ketiga, untuk menjelaskan rukun dan sunat tayammum. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan kepentingan tayammum. Berdasarkan gambar dan petikan ini, apakah yang dapat murid-murid simpulkan? Kalau kita lihat di dalam gambar ini ada situasi orang yang sedang sakit dan orang yang melawat pesakit. Cuba lihat perbualan mereka. Yang pertama, si pesakit bercakap, "Ustaz, kaki saya berbalut. Bagaimanakah cara saya mahu berwuduk nanti?" Ustaz pun menjawab, "Nizam, dalam keadaan-keadaan tertentu, Islam mengharuskan kita bertayammum." Murid yang seterusnya bercakap, "Tayammum? Saya tahu. Guna pasir kan Ustaz?" Kemudian kawan dia pula jawab, "Izzah, kita gunakan debu tanah yang suci, bukan pasir." Baik. Murid-murid cuba lihat. Perbualan tersebut menceritakan situasi orang yang sakit dan tidak boleh berwuduk dan memerlukan tayammum. Marilah kita sama-sama melihat pengertian tayammum. Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itu adalah pengertian tayammum. Seterusnya adalah dalil naqli tentang tayammum. Ustazah harap murid-murid dapat membaca bersama-sama dengan ustazah di rumah. Firman Allah Ta'ala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida." Maksudnya, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah ataupun debu yang bersih. Surah Al-Ma'idah ayat 5 dan 6. Seterusnya marilah kita lihat rukun tayammum. Yang pertama, berniat. Nawaitut tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayammum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Masa kamu berniat tu, tangan tu perlu berada di atas debu tanah seperti di dalam gambar. Yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Caranya sama seperti kamu berwuduk, iaitu kalau dari kepala tu, daripada anak rambut sampai ke anak telinga hingga ke bawah dagu. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Bermakna bermula dari tangan kanan, setelah selesai tangan kanan barulah tangan kiri. Dan yang terakhir, tertib. Maksud tertib ialah mengikut turutan yang betul. Bermula dengan niat tayammum, kemudian menyapu debu tanah ke muka,
Kedua, menyapu debu tanah kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Seterusnya murid-murid, marilah kita sama-sama melihat apakah sunat-sunat yang terdapat di dalam tayammum. Dan kita digalakkan untuk melakukannya. Yang pertama, membaca bismillah sebelum niat tayammum. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Kamu perlu buat macam ni, ketuk-ketuk sikit supaya debu itu tidak terlalu tebal. Keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu supaya apabila kamu jarangkan jari kamu tersebut, debu-debu akan terkena di celah-celah jari. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri, iaitu tangan kamulah, sebab anggota tayammum hanya muka dan tangan. Yang ada dua hanyalah tangan. Yang keenam, kamu disunatkan menghadap kiblat. Yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai tayammum. Ustazah harap murid-murid dapat bersama-sama dengan ustazah membaca doa selepas wuduk. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Baiklah murid-murid, marilah kita sama-sama melihat apakah sebab-sebab yang mengharuskan tayammum. Yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Seandainya di rumah kamu tiada air, kamu tidak boleh terus bertayamum. Sebaliknya, kamu perlu cari dahulu air yang berada di kawasan kamu. Bila dah betul-betul tak ada air, baru kamu diharuskan tayamum. Yang kedua, ada air, tetapi mencukupi keperluan diri dan ternakan. Kalau ada sikit saja air, hanya boleh untuk makan dan minum dan juga untuk diberi kepada binatang ternakan kamu, ianya juga diharuskan bertayamum. Yang ketiga, jarak tempat air terlalu jauh. Seandainya di rumah kamu tak ada air, di kawasan rumah kamu pun tak ada air, yang ada jauh sangat, kamu diharuskan tayamum. Yang keempat, terhalang menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Contohnya dalam gambar tu, udah kaki berbalut, bergerak pun susah, maka kamu diharuskan bertayamum. Kalau di dalam rumah pula tak ada air, ada di luar rumah air, berdekatan tempat air tu pula ada orang jahat, ia memudaratkan kamu, maka diharuskan juga untuk bertayamum. Yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Ini biasanya berlaku di negara-negara yang mempunyai 4 musim. Sebab terlalu sejuk, diharuskan bertayamum. Kalau di negara kita, kalau orang tu dia tak tahan sejuk sangat-sangat, walaupun tidak bersalji, tapi disebabkan cuaca yang terlalu sejuk, diharuskan juga bertayamum. Seterusnya murid-murid, marilah kita sama-sama melihat apakah
kepentingan tayamum. Yang pertama, kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan tertentu. Yang kedua, untuk memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan solat. Yang ketiga, menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Yang keempat, menyucikan jiwa manusia. Yang kelima, umat Islam diseru sentiasa berada dalam keadaan suci. Baiklah murid-murid, setelah kita mempelajari tajuk tayamum itu tadi, dapatlah kita rumuskan di sini bahawa tayamum merupakan antara ibadah penting bagi menggantikan wuduk dan mandi wajib. Kelonggaran ini membuktikan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya supaya tidak meninggalkan ibadah dengan sengaja. Ustazah harap murid-murid telah betul-betul memahami sebab dan cara untuk melakukan tayamum dan tidak menjadikan alasan tiada air untuk meninggalkan solat. Wa akhirul kalam, sekian, terima kasih. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.